Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Nama diberi Ahmad Irfan bin Muhammad Yusof dari kelas GPHU 5B. Saya ingin menerangkan tentang latar belakang Tribunal Tuntutan Pengguna Malaysia. Yang pertama, Tribunal Tuntutan Pengguna Malaysia adalah salah satu badan kehakiman yang ditubuhkan di bawah Seksyen 85 Bahagian 12 Akta Perlindungan Pengguna 1999 dalam kurungan Akta 599 dan mula berkuat kuasa pada 15 November 1999. Yang kedua ialah Bahagian 12 Akta mengandungi 37 seksyen berhubung dengan Tribunal Tuntutan Pengguna seperti keanggotaan, bidang kuasa, prosiding, award yang dibuat dan hal-hal lain yang berkaitan dengannya. Yang ketiga ialah Tribunal beroperasi di bawah Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan hal ehwal pengguna. Objektif utama penubuhan Tribunal Tuntutan Pengguna adalah untuk menyediakan saluran alternatif kepada pengguna untuk menfailkan tuntutan tebus rugi secara mudah, murah dan cepat. Saya Muhammad Syazudin Aiman bin Azhar Kifli dari kelas DPHU 5B. Saya akan menerangkan tentang objektif TTPM ataupun Tribunal Tuntutan Pengguna Malaysia ditubuhkan. Tribunal Tuntutan Pengguna ditubuhkan di bawah Seksyen 85 Bahagian Akta Perlindungan Pengguna 1999. Tribunal beroperasi di bawah Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan hal ehwal pengguna. Seterusnya saya akan menerangkan objektif yang pertama yang dibuat oleh TTPM kepada pengguna. Yang pertama adalah Tribunal merupakan sebuah badan yang mendengar atau mengendali tuntutan yang dibuat kepada pengguna di bawah Akta dan tertaluk pada Akta Perlindungan Pengguna 1999. Yang kedua pula, sebelum adanya tribunal, segala tuntutan ganti rugi pengguna kepada pembekal atau penghilang akan dibawa kepada Mahkamah Sivil yang melibatkan prosedur yang rumit, kos yang tinggi dan masa yang agak panjang untuk menyelesaikannya. Dan ketiga pula, tribunal telah diwujudkan bagi memudahkan pengguna untuk menuntut ganti rugi pampasan daripada pembekal atau penghilang dengan mudah dan cepat. Dengan secara tidak langsung, objektif ini amat membantu para pengguna yang menggunakan perkhidmatan secara harian untuk memenuhi kehendak kehidupan mereka. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang bidang kuasa. Bidang kuasa yang pertama adalah mengawal tuntutan di bawah kuasanya Akta Perlindungan Pengguna 1999. Dan kedua pula, amount yang dituntut tidak melebihi kadar RM25,000. Dan ketiga pula, Menteri memerintahkan bidang kuasa TTPM melalui penyiaran di dalam warta. Dan keempat pula, tempoh diterima selama 3 tahun sahaja, tidak boleh lebih. Tidak lupa juga, bidang kuasa mempunyai batasannya. Ia tidak boleh menerima tuntutan yang mengakibatkan kecederaan ataupun kematian dan sebagainya yang seakan dengannya. Sekian saja daripada saya. Yang baik datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang kekurangan datang daripada silap diri saya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Okay, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Muhammad Arif Hanafi daripada DPSU 5A ingin menerangkan tentang Tribunal Tuntutan Malaysia. Siapakah pengguna tribunal ini? Okay, so first penggunanya ialah semua rakyat yang membeli atas talian ataupun beli di kedai runcit ataupun kedai mana-mana kedai. Jika anda membeli barang atas talian dan didapati barangan tersebut rosak, tidak mencukupi dan sebagainya, maka anda boleh membuat aduan di tribunal secara atas talian maupun di kaunter. Selain itu, jika anda ingin membuat tuntutan ini, barangan hendaklah tidak melebihi sebanyak RM25,000 Malaysia. Di samping itu, jika anda tersalah membeli apa-apa jenis tiket, jangan pula anda membuat tuntutan di tribunal kerana itu bukan di bawah kuasa tribunal Malaysia ini. Seterusnya, tribunal ini ditubuhkan kerana ingin menyenangkan rakyat. Jika sebelum adanya tribunal ini, jika rakyat ditipu, ia harus pergi ke mahkamah untuk membuat tuntutan ganti rugi. Tapi jika sekarang dah ada tribunal, so kita harus menggunakan tribunal ini. So jika anda membeli barangan dan barang itu ditipu ataupun palsu ataupun barang itu tak cukup, bolehlah kita membuat tuntutan di Tribunal Malaysia. Okay, itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Faisal bin Sazali dari kelas DPSU 5C. Saya akan menerangkan sedikit tentang jenis-jenis tuntutan yang boleh dibuat ke tuntutan Tribunal Pengguna Malaysia. So, siapakah yang boleh membuat tuntutan ini? Iaitu seseorang yang memperoleh atau menggunakan atau membeli barang atau perkhidmatan yang lazimnya untuk kegunaan diri, isi rumah dan rumah tangga. Tribunal adalah alternatif kepada mahkamah sivil untuk pengguna membawa tindakan tuntutan tebus rugi terhadap penjual dan pemberi perkhidmatan untuk membeli barang dan perkhidmatan bagi hal perkara yang dibenarkan di Akta Perlindungan Pengguna. So, mana-mana pengguna boleh membuat tuntutan di tribunal untuk ganti rugi bagi kerugian yang ditanggung berhubung apa-apa perkara yang melibatkan kepentingan sebagai pengguna di bawah akta yang membangkit. So, jenis barang yang boleh dituntut ke TTPM antaranya adalah alat telekomunikasi seperti telefon bimbit, komputer riba dan sebagainya. Sebagai contoh yang boleh dituntut seperti barang tersebut tidak mematuhi piawaian spesifikasi yang ditetapkan. Contohnya, handphone tu sebenarnya 16GB tapi pengguna dapat hanya 8GB saja, maka dia boleh buat tuntutan. Kedua pula, kenderaan, iaitu tidak mematuhi standard piawaian keselamatan yang boleh mendatangkan bahaya dan ancaman kepada pengguna. Dan seterusnya, barang kemas dan banyak lagi sebenarnya. Antaranya barangan elektrik, perabot, motor, jam, sambutan bertuah, gores dan menang dan haiwan peliharaan. Manakala jenis perkhidmatan yang boleh dituntut ke TTPM antaranya perkhidmatan pelancongan, iaitu ketidakjelasan mengenai maklumat, harga dan pakej. Sebagai contoh, pakej umrah. Di dalam poster pakej umrah terdapat mengenai jarak hotel ke Masjidil Haram hanyalah 1 km, tetapi realitinya tidak. Dia contoh 2 km lah.
maka dia boleh buat tuntutan ke TTPM. Seterusnya, pakej perkahwinan, iaitu perkhidmatan tidak dijalankan semasa tarikh yang dijanjikan walaupun bayaran dan tempahan telah dibuat. Semasa majlis perkahwinan, contoh, semasa majlis perkahwinan, hari perkahwinan tu berlangsung tapi tak ada wedding planner tu, tak datang dan tak buatlah kerja dia, maka boleh buat tuntutan ke TTPM. Dan banyak lagi, antaranya agensi pembantu rumah, bengkel kereta dan motosikal. Contoh bengkel kereta dan motosikal ni, contohnya ada orang nak beli cover set motor, tetapi apa yang dapat, mekanik tu dia buat hanya dia cat saja dia punya cover set, dia tak jual pun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kali ini giliran saya untuk menerangkan tata cara memfailkan tuntutan ganti rugi. Yang pertama, step 1. Semua tuntutan hendaklah dibuat dalam borang 1 yang boleh didapati secara percuma dari mana-mana pejabat tribunal yang terdekat. Step yang kedua, pihak yang menuntut hendaklah mengisi salinan borang 1 dan kemudiannya memfailkan di pejabat tribunal yang terdekat dengan bayaran fee pemfailan sebanyak RM5. Step yang ketiga, borang 1 akan ditarikhkan, ditandatangani dan dimeterai dengan meterai tribunal oleh setiausaha tribunal. 2 salinan borang 1 yang telah dimeterai tribunal akan dikembalikan kepada pihak yang menuntut untuk serahan ke atas penentang. Seterusnya, step keempat, penyerahan borang 1 kepada seorang penentang boleh dibuat dengan cara-cara berikut. Jika menentang seorang individu meninggalkan dokumen itu dengan orang itu, atau memberikan dokumen itu kepada orang itu, atau mengeposkan dokumen itu dalam satu surat berdaftar berbayar dahulu dan dialamatkan kepada orang itu di alamat penyerahannya atau di alamatnya yang terakhir yang diketahui. Step seterusnya, penentang yang menerima borang 1 yang dimeterai daripada pihak yang menuntut hendaklah mempertikaikan tuntutan itu, memfailkan pernyataan pembelaan dan tuntutan balas dalam borang 2 yang juga boleh didapatkan secara percuma daripada pejabat tribunal. Step seterusnya, penentang yang menerima borang 1 yang dimeterai daripada pihak yang menuntut hendaklah mempertikaikan tuntutan itu, memfailkan pernyataan pembelaan dan tuntutan balas jika ada dalam borang 2 yang juga boleh didapatkan secara percuma daripada pejabat tribunal. Step yang seterusnya, bayaran bagi memfailan borang 2 adalah sebanyak RM5 dan resit rasmi akan dikeluarkan kepada penentang. Borang 2 akan didaftarkan, ditarikhkan, ditandatangani dan dimeterai dengan meterai tribunal oleh setiausaha tribunal. 2 salinan borang yang dimeterai akan dikembalikan kepada penentang untuk serahan 1 salinan kepada pihak yang menuntut. Seterusnya, step yang ke-8, pihak yang menuntut yang telah menerima borang 2 daripada penentang hendaklah membuat pembelaannya kepada tuntutan balas penentang jika ada dalam borang 3 yang boleh didapati secara percuma daripada pejabat tribunal. Borang 3 hendaklah difailkan dalam 4 salinan di pejabat tribunal yang berkenaan dalam masa 14 hari dari tarikh pihak yang menuntut menerima borang. Tiada fail pemfailan bagi borang 3. Dan step yang terakhir, borang 3 akan didaftarkan, ditarikhkan, ditandatangani dan dimeterai dengan meterai tribunal oleh setiausaha tribunal, dan 2 salinan borang yang telah dimeterai akan dikembalikan kepada pihak yang menuntut untuk diserahkan 1 salinan kepada penentang. Sekian daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, baiklah, saya perkenalkan diri dulu. Nama diberi Ammar Sufyan bin Ahmad Kamal Rizwan daripada kelas DPSU 5B. Okey, baiklah, pada hari ini
Saya selaku penutup tirai, yang mana saya akan membentang bahagian saya adalah bahagian penutup. Okey, kita masuk kepada isi. Sebagai rumusan, dapat kita melihat bahawa masih lagi ramai pengguna yang mengambil mudah ataupun tidak cakna, tidak peka akan hak-hak mereka sendiri sebagai pengguna. Okey, bagi menangani isu ini ataupun isu kejahilan pengguna akan hak-hak mereka yang bersifat universal, cara untuk menangani dia adalah dengan meningkatkan kesedaran. Kesedaran pengguna ditekankan di semua tahap dan lapisan masyarakat. Okey, saya ambil daripada seorang penulis bernama Hamdan. Menurut Hamdan, hak untuk mendapatkan ganti rugi di Malaysia masih berada pada para sederhana. Antara langkah-langkah perundangan dan pentadbiran yang boleh diambil, yang dicadangkan oleh Hamdan bagi mengukuhkan hak-hak pengguna untuk mendapatkan ganti rugi, iaitu antara langkah-langkah dia lah. Yang pertama adalah memperkukuhkan forum-forum pengguna yang sedia ada. Yang kedua, menggubal perundangan bagi kaedah penyelesaian aduan alternatif atau timbang tara yang mengikat. Dan yang ketiga adalah penguatkuasaan undang-undang kepentingan pengguna dengan kerjasama kumpulan kepentingan awam. Dan akhir sekali, menggalakkan syarikat-syarikat untuk menubuhkan biro hal ehwal pengguna yang ditempatkan terus di bawah ketua eksekutif. Okey, baiklah. Next slide. Okey, justru itu pendidikan pengguna adalah perkara asas yang perlu diberikan, di mana dengan adanya pengguna yang berpengetahuan, secara tidak langsung disedari ianya adalah penyumbang terbesar kepada perlindungan pengguna secara keseluruhannya. Okey, kesimpulannya, pengguna dan haknya untuk mendapatkan keadilan adalah umpama irama dan lagu. Hans Kelsen, seorang juris dari Australia, pernah mengatakan bahawa justice is scholarly which relates not to the content of a positive order but to its application. Justice means maintenance of positive order by applying it consequently. Okey, baiklah, itu sahaja daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.